Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Izzat bin Huzaini. Nombor metrik I21105173. Baik, muka surat yang 11. Hawa nafsunya dan berkhabar-khabar hati, tetapi adalah citanya itu di dalam sembahyangnya disimpankan atas mendirikan haknya dan menunaikan dia seperti barang yang disuruh Allah, kerana bahawasanya sembahyang itu serta tambatan hatinya orang yang tiada khusyuk hatinya dan khuduk hatinya, serta Allah tiada memberi manfaat dan tiada faedah, tetapi mudaratnya dan siksanya terlebih hampir kepadanya. Dan kata Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati padanya, maka iaitu kepada siksa itu terlebih hampir. Dan lagi disebut pada hadis, tiada bagi hamba daripada sembahyangnya melainkan barang yang dikira-kirakan, yakni barang yang hadir hati serta Tuhannya daripada sembahyangnya. Dan bahawasanya orang yang sembahyang sembahyang ia, maka tiada disurat baginya daripada sembahyang sadisnya, dan tiada usyar, yakni bahawasanya yang disurat baginya daripadanya qadar yang ada padanya, hadir hati serta Allah dan qadar khusyuknya bagi Allah pada sembahyangnya. Dan yang demikian itu terkadang sedikit hadirnya dan terkadang banyak dengan qadar lalin dan jaganya bagi orang yang hadir lagi khusyuk pada sekalian sembahyangnya, disurat baginya sekalian pahalanya. Dan yang lalai pada sekalian sembahyang tiada disurat baginya suatu. Maka ijtihad olehmu hanya orang yang berkehendak akan ladhah munajah akan Tuhannya, mudah-mudahan dikasihan Allah akan kamu, maka hendaklah kita ijtihad sebolehnya pada khusyuk dan hadir hati, dan ikhlaskan dia bagi Allah, dan hendaklah tadbir akan barang yang kita baca daripada kalam Tuhan kita dalam sembahyang. Dan jangan bersegera apabila membaca segala bacaannya, maka bahawasanya tiada dapat tadabbur serta bersegera. Dan apabila rukuk dan sujud, maka hendaklah tetapkan serta tamakninah, dan jangan engkau pagutkan seperti pagut ayam. Maka tiada sah sembahyang kerana tamakninah itu rukun sembahyang. Tiada sah sembahyang sama ada fardunya atau sunatnya dengan ketiadaannya, kerana orang yang tiada sempurnakan rukuknya dan sujudnya dan khusyuk di dalam sembahyangnya itu, ialah yang dinamakan orang yang mencuri, seperti barang yang disebut pada hadis dan datang pada hadis bahawasanya orang yang memeliharakan atasnya sembahyangnya dan menyempurnakan ia akan rukunnya, maka keluarlah sembahyangnya putih bercahaya-cahaya, dan berkata ia telah memelihara akan dikau Allah seperti barang yang kamu peliharakan kami. Dan orang yang tiada menyempurnakan sembahyang, maka keluarlah sembahyang itu hitam lagi kelam, dan berkata ia telah mensia-sia akan dikau Allah seperti barang yang mensia-siakan kami. Kemudian digolongkan dia seperti menggulung seorang akan kainnya yang buruk, maka dipukul dengan dia akan mukanya. Dan lagi disebut pada hadis sungguhnya sembahyang itu mantapkan segala anggota dan kelakuannya, dan mengkhusyukkan dia dan mengkhudukkan dia. Dan tatkala melihat Nabi SAW akan seorang laki-laki bermain-main dengan janggutnya di dalam sembahyang, maka sabdanya, jikalau khusyuk hati laki-laki ini, nescaya khusyuk segala anggotanya. Maka menyatakan Nabi bahawasanya khusyuk anggota itu adalah daripada khusyuk hati, dan tiada sempurna sembahyang dengan ketiadaannya, dan adalah salaf soleh sehingga khusyuk pada sembahyangnya, dan menghinggakan dia hingga adalah setengah mereka itu pada tengah sembahyang
datang burung hinggap ia di atasnya, menyangka akan pagar sesuatu jimat kerana tetapnya dan panjang qiyamnya dan sujudnya. Dan adalah setengah daripada mereka itu berkata, ia bagi ahlinya dan anaknya apabila masuk aku kepada sembahyang, maka perbuat olehmu barang yang betapa kehendak kamu, yakni daripada mengangkatkan akan suara dan hingar-bingar. Maka aku bahawasanya tiada tahu aku dengan dia, dan adalah setengah daripada sahabat radhiyallahu anhum. Sembahyang ia di dalam kebun pohon tamar baginya, maka terbang burung daripada satu pohon kayu kepada satunya, dan jadilah ia menilik kepadanya, maka melalaikan dia daripada sembahyangnya, maka tatkala ketahui akan. Baik, apa yang saya faham daripada muka surat 11 ini adalah kita sebagai umat Islam ataupun sebagai manusia, apabila kita ingin menunaikan solat itu, kita hendaklah memberikan dengan sepenuh jiwa kita. Kita perlu melakukan ibadah solat itu dengan penuh khusyuk daripada lahir dan juga batin, daripada zahir dan juga batin. Dan kita perlu sempurnakan segala rukun yang ada di dalam solat itu. Kita perlu, dan kita juga tidak boleh dalam membaca dengan terlalu cepat. Seperti contoh di dalam bacaan tumakninah, kita tak boleh baca terlalu laju ataupun terlalu cepat. Baik, seterusnya apa yang saya faham juga daripada muka surat 11 ini, kita perlu menjaga kita punya solat dengan sempurna. Kerana solat ini adalah salah satu perintah yang wajib daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sebagai umat Islam. Jadi kita perlu sempurnakan dan beri sepenuh hati kita dalam menunaikan solat dengan khusyuk. Baik, seterusnya muka surat 12. Dirinya lalai, sukarlah ia atasnya, maka dijadikan kebunnya sekalian sabilullah, kerana ia melalaikan dia daripada sembahyangnya. Demikian lagi kelakuan salaf yang soleh, sebab mengetahui mereka itu akan kebesaran pada sembahyang dan amat ketinggian tempatnya pada Allah dan pada Rasulnya. Kata setengah ulama, telah sampai kepada kami khabar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala membagi akan segala amal sembahyang atas 40 saf daripada malaikat, pada tiap-tiap saf 70,000. 10 daripadanya berdiri tiada rukuk, dan 10 rukuk tiada sujud, dan 10 sujud tiada angkat kepalanya, dan 10 duduk tiada berdiri, dan dihimpun akan sekalian amal mereka itu bagi hambanya yang mukmin di dalam 2 rakaat yang disembahyangkan keduanya. Maka tilik olehmu akan besar pemberian Allah dan kurnianya atas segala hambanya yang mukminin. Dan pada riwayat Jabir dan Muaz radhiyallahu anhuma, tatkala dinaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit, melihat ia pada langit dunia akan malaikat berdiri selamanya, dijadikan Allah akan mereka itu menyebut zikir akan dia. Tiada rukuk, dan pada langit yang kedua rukuk selama-lamanya, tiada mereka itu mengangkatkan kepalanya, dan pada langit yang ketiganya sujud akan Allah, tiada mengangkatkan kepalanya melainkan ketika memberi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu, maka diangkatkan kepalanya kerana ingin menjawab salam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka sujud pula selamanya, maka kerana inilah dituntut 2 kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Dan pada langit yang keempat tasyahud mereka itu selama-lamanya, dan pada langit yang kelimanya mengucap tasbih dan berzikir mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang keenam pula mengucap takbir mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang ketujuh malaikat mengucap ia salam masa dijadikan Allah akan mereka itu. Maka cita hati Rasulullah dan ingin bahawa ada jadikan baginya demikian segala ibadah malaikat yang di dalam langit itu baginya dan bagi umatnya, maka telah mengetahui oleh Tuhannya yang Al-Khalaqul Alim
akan cita nabinya, serta sudah diketahui pada azalnya dihimpunkan segala ibadah malaikat yang dalam 7 petala langit itu di dalam 2 rakaat sembahyang kerana memuliakan nabinya dan umatnya. Kata Muaz dan Jabir, maka barang siapa berdiri di dalam sembahyang serta membesarkan dia dan ditunaikan segala rukunnya dan rukuk dan sujudnya, adalah baginya pahala malaikat 7 petala langit dan barang yang di dalamnya daripada segala kejadian Allah Ta'ala. Kemudian hendaklah ketahui hikmah ditentukan pada waktu yang 5 ini, dan pada bilangannya telah dikata setengah ulama ditentukan tiap-tiap sembahyang itu menyembahyangkan suatu nabi daripada anbiya Allah pada waktunya. Maka pertama-tama orang yang sembahyang subuh itu Nabi Adam alaihissalam, tatkala keluar daripada syurga dan melihat ia akan zalimah dan takut ia akan sebagai takut yang sangat. Maka tatkala subuh dan pecah fajar, sembahyang ia 2 rakaat. Yang pertamanya syukur ia bagi kelepasan ia daripada kalam, dan rakaat yang keduanya syukur ia sebab kembali siang hari. Dan pertama-tama orang yang sembahyang zuhur itu yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala menyuruh Allah dengan menyembelih akan anaknya, kemudian disuruh pula dengan menyembelih akan penebusan, dan adalah seru itu pada ketika gelincir matahari. Maka sembahyang ia 4 rakaat. Yang pertama syukur bagi menebusnya, dan yang kedua bagi membukakan duka cita anaknya, dan yang ketiga bagi menuntut keredaan Allah daripadanya, dan yang keempat kerana keadaannya sebab diberi penebus yang amat besar, seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fadainahu bizabhin azim, dan kami tebus akan dia dengan sembelih kibash yang amat besar, iaitu kibash yang bawa turun daripada syurga, iaitu kibash Habil. Dan pertama-tama orang yang sembahyang fardu asar itu yakni Nabi Yunus alaihissalam, ketika keluar akan dia Allah daripada perut ikan nun, seperti anak burung yang tiada berbulu baginya, dan ia di dalam 4 kalam pertama, kalam zalimah, kesalahan, dan kedua kalam akhirnya, dan ketiga kelam malam, dan keempat kelam perut ikan, dan adalah keluarnya itu pada ketika waktu asar. Maka sembahyang ia 4 rakaat, syukur bagi Allah daripada kelepasan 4 zalimah itu. Dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib itu Nabi Isa alaihissalam, tatkala dikeluarkan dia Allah antara kaumnya, dan adalah yang demikian itu pada ketika jatuh matahari. Maka pertamanya supaya menafikan bagi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan kedua bagi menafikan Tomah daripada ibunya daripada dituduh oleh kaumnya, dan yang ketiganya kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah jua. Kerana inilah 2 rakaat yang dahulu itu berhubung keduanya, dan yang ketiganya tinggal sendirinya. Dan pertama-tama orang yang sembahyang isyak itu yakni Nabi Musa alaihissalam, ketika sesat jalan, waktu keluar ia daripada kemudian dan adalah padanya itu di dalam duka cita isterinya, dan duka cita Harun saudaranya, dan duka cita seterunya Fir'aun, dan duka cita beberapa anaknya. Maka dilepaskan Allah daripada yang demikian itu sekaliannya dengan janjinya yang sebenarnya. Dan ada yang demikian itu pada waktu isyak yang akhir, maka sembahyang ia 4 rakaat, syukur akan Allah daripada segala duka cita yang 4 itu. Dan pada riwayat yang lain bahawasanya subuh itu bagi Nabi Adam, dan zuhur bagi Nabi Daud, dan asar bagi Nabi Sulaiman, dan maghrib bagi Nabi Yaqub, dan isyak bagi Nabi Yunus. Dan ketahui olehmu bahawasanya
Umpama sembahyang itu diumpamakan satu raja memperbuat akan suatu bali dan memperbuat ia akan jamuan dan menyediakan padanya, akan bagi-bagi makanan dan bagi-bagi minuman dengan bagi warnanya, dengan bagi lazatnya, dan pada tiap-tiap warnanya itu baginya manfaat, maka iaitulah sembahyang. Kemudian maka menyeru akan segala hambanya merasakan makanan itu, dan maka menyeru akan segala hambanya merasakan makanan itu. Demikian umpamanya sembahyang itu disuruh Allah Subhanahu Wa Taala mengerjakan dia supaya mengambil lazat hambanya yang kamil daripada bagi-bagi pemberian dan kurnianya, supaya syukurlah hamba itu akan kurnia Tuhannya. Maka af'alus salah itu seumpamanya makanan dan zikir dan tasbih dan doa bagi warna minuman. Maka apa makanan dan minumannya daripada umpama ini, hingga tiada sedar hambanya yang arafin akan dirinya, dan sejuk mata hatinya dengan kurnianya yang tiada dapat diberinya, kerana ialah yang dinamakan jannatul ajilah, seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan makam Tuhannya itu dua syurga disegera di dalam dunia, iaitu sejak mata hatinya dengan syuhud akan Tuhannya, dan syurga yang kedua di akhirat di sana. Baik, apa yang saya faham dan apa yang saya dapat daripada muka surat 12 dan 13 ini adalah Allah memberitahu kita bahawa betapa pentingnya setiap solat 5 waktu itu. Kemudian setiap solat itu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak itu, tiap-tiap waktu itu ada kelebihan yang tersendiri. Ada kelebihan setiap waktu solat tersebut. Dan Allah juga memberitahu kepada kita bahawa solat ini adalah salah satu cara supaya kita berterima kasih ataupun supaya kita bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita selama kita hidup ini. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.